Soalan mencabar minda set 1. Soalan objektif. Soalan pertama. Apabila sebuah firma meningkatkan pengeluarannya dalam jangka masa pendek, maka nilai kos tetap purata. Kos tetap purata dekat sini adalah dikenali sebagai AFC. Average Fixed Cost. Okey, dia tanya kos tetap purata pada masa itu macam mana? Okey, untuk maklumat pelajar, soalan sedemikian kita biasanya perlu sediakan rakaran raja dia. Okey, paksi Y ini kita labelkan C, ini asalan, dan paksi X dekat sini adalah Q. Okey, yang ini unit, yang ini pula RM. Okey, cuba fikirkan apakah bentuk lakaran kelok bagi AFC? Okey, AFC kan dia sentiasa mencurung ke bawah dari kiri ke kanan dan sentiasa bernilai positif kan? Okey. Inilah dia AFC. Okey, kita tengok semula soalan dia. Apabila sebuah firma meningkatkan pengeluaran dia. Yang meningkatkan pengeluaran dekat sini merujuk bahawa Q dia adalah meningkat. Okey, so output dia meningkat. Apakah kesan terhadap nilai kos tetap purata? Bermaksud sekarang, pelajar boleh nampak Q dekat sini. Kita tambahkan keluaran dia. Okey, meningkatkan pengeluarannya. Dan kita dapati pada masa itu, AFC kita adalah sentiasa menurun. Okey, tetapi ingat dia bernilai positif. Jadi jawapan dia, AFC adalah salah. AFC menurun. Ya, inilah jawapan dia. Meningkat pun tidak tepat. Pada mulanya menurun dan kemudian meningkat, ini pun salah. Jadi jawapan yang paling sesuai untuk soalan ini adalah B. Soalan yang kedua. Peralihan kelok kos purata jangka panjang ke atas disebabkan oleh, kita cuba tengok peralihan kelok. Kelok apa? Kos purata jangka panjang. So, kalau kos purata jangka panjang itu sebenarnya adalah merujuk kepada LAC. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok dia dulu. Okey, kita sediakan paksi X, paksi Y. Paksi Y sini kita labelkan C, RM. Dan paksi X sini kita labelkan Q. Okey, yang ini unit. C sini kurungan RM. Kelok LAC. Okey, yang ini LAC yang asal. Dan sekarang kita nampak peralihan. So, kelok itu beralih. Sama ada ke atas ataupun ke bawah. Beralih ke mana? Ya, ke atas. So, tunjukkan kelok LAC 1. Okey, kita dapati sekarang berlakunya peralihan kelok ke atas. Okey, dengan reti kata lain, kos kita macam mana? Ya, kos kita adalah meningkat. Kalau kos meningkat itu, adakah itu perkara yang baik kepada pengeluar? Ya, tidak kan? So, kalau tidak, bermaksud itu dia adalah berkaitan dengan tak ekonomi. Okey, cuma sekarang kita kena tahu sama ada itu tak ekonomi bidangan dalaman ke ataupun luaran. Jadi sekarang pelajar cuba tengok dekat sini ada melibatkan kedua-dua kelok kan? Kalau kedua-dua kelok itu bermaksud dia adalah banyak. Kalau banyak itu dia adalah berkaitan dengan industri. Disebabkan dia adalah peralihan kelok. Dengan demikian, kalau industri itu dalaman keluaran. Ya, luaran. Okey, jadi jawapan kita yang paling sesuai adalah tak ekonomi bidangan luaran. Okey, jawapan dia adalah C untuk soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Titik penutupan sesebuah firma. Okey, jadi pelajar kena jelas apa maksud titik penutupan dekat sini. Kan kita belajar ada 3 situasi. Teruskan operasi, mencapai titik tutup firma dan lagi satu berhenti operasi. Jadi untuk kes ini, mencapai titik penutupan tersebut adalah bermaksud pada masa itu kita kata hubungan AR dengan ABC adalah sama.
Okey, ataupun dengan reti kata lain, kita juga boleh kata bahawa TR sama dengan TVC. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok option yang diberikan. A. Jumlah hasil hanya dapat membiayai jumlah kos. So, bermaksud TR dia boleh bayar semua TC, total cost. Okey, kita sambung untuk setiap satu dulu. B. Jumlah hasil iaitu TR berupaya membiayai jumlah kos tetap. Jumlah kos tetap TFC. C. Jumlah hasil hanya dapat membiayai kos tetap purata. Yang ini adalah TR, kos tetap purata AFC. Dan yang terakhir, jumlah hasil hanya dapat membiayai jumlah kos berubah. Jumlah kos berubah itu adalah TVC. Okey, daripada A, B, C, D ini, jawapan mana satu yang paling sesuai? Ya, kita akan kata D. Kenapa? Sebab tadi anda pun sudah tahu bahawa kalau firma mencapai titik penutupan tersebut, bermaksud jumlah hasil dia dapat membiayai jumlah kos berubah. Kita cuba tengok semula A. TR sama dengan TC. Itu sebenarnya adalah merujuk untung normal. Okey, kemudian TR melebihi TFC. Bermaksud dia dapat membiayai semua TFC. Yang ini tak ada kaitan dengan titik penutupan pun. Sebab titik penutupan yang kita kaji adalah berkenaan dengan TVC. Dengan demikian, kita akan pilih jawapan D. Okey, C pun kurang sesuai ya sebab dia berkaitan dengan AFC. Okey. Soalan yang keempat. Dalam jangka masa panjang, sebuah firma bermonopoli hanya beroperasi apabila harga. Okey, jadi sekarang nanti Miss akan membimbing anda untuk sediakan kelok keseimbangan firma bermonopoli. Cuma sekarang saya nak tanya, dalam jangka masa panjang, firma bermonopoli memperoleh untung apa? Untung normal. Akibat kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran kan? Okey, jadi sekarang nanti kita akan sediakan keseimbangan firma bermonopoli yang menunjukkan bahawa dia adalah memperoleh untung normal. Okey? Okey, untuk keseimbangan firma paksi YED, kita akan labelkan CPR kurungan RM. Ini asalan. Paksi X Q kurungan unit. Dan sekarang kita akan sediakan kelok permintaan. AR sama dengan DD sama dengan P. Kelok MR. Yang ini MC. Okey. Keseimbangan tercapai apabila MC bersilang dengan MR. Kuantiti keseimbangan. Dan harga keseimbangan P. Okey, kan tadi kita pun sudah tentukan bahawa dalam jangka masa panjang, firma bermonopoli memperoleh untung normal kan? Apakah hubungan antara AR dengan AC? Ya, kalau untung normal, AR sama dengan AC kan? Okey, sekarang Miss akan tunjukkan kelok AC. So, ini adalah AR kita. Pastikan AC kita melalui point ini. Okey, ataupun bertangent dengan kelok AR. Pada bahagian sini, sentuh MC minimum dan kemudian dia meningkat semula. Sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok AC. Okey, kita labelkan AC. Okey, disebabkan ini adalah berkaitan dengan jangka panjang kan? Jangan lupa LMC, LAC. Okey, itu lakaran raja dia. Semak semula LAC anda yang hanya bertangent. Okey, pada bahagian ataupun sentuh pada point ini saja saya tunjukkan titik A. AC minimum. Okey, apabila bersilang dengan MC, okay, kemudian meningkat semula. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Sebuah firma persaingan bermonopoli hanya beroperasi apabila harga. Okey, kita fokus tentang harga. Harga kita adalah P. Harga dia macam mana? Menyamai kos purata. Okey, ya, harga dia sama dengan kos purata, betul. Memang kos purata pada point ini juga. Dan kos sud. Adakah MC melalui titik sini?
Bukan kan? MC kita bukan melalui titik ini. MC kita berada di bawah. Okey, ini salah. Sambung B. Lebih besar daripada kos purata? Adakah harga kita lebih besar daripada kos purata ke? Ya, tidak. Salah. Lepas tu C. Lebih besar daripada kos purata? Ini pun salah. Sebab dia tak mungkin lebih besar sebab P kita sama dengan AC. Dan kita cuba tengok D. Menyamai kos purata, okey betul. Tetapi lebih besar daripada kosut. Lebih besar daripada kosut. Sebab kosut kita berada di bawah. So jawapan dia adalah D. Okey. Soalan yang kelima. Sekiranya firma monopoli meningkatkan keluaran, maka tingkat harga, okey, tengok kita tengah kaji monopoli. Meningkatkan keluaran bermaksud Q meningkat. Harga dia macam mana? Okey, bermaksud dia tengah kaji hubungan antara P dengan Q. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran raja bagi monopoli. Okey, lakaran raja yang Miss tunjukkan, yang penting kita nak kaji hubungan antara P dengan Q kan? Jadi ini P, ini Q. Kalau keseimbangan, memang kita buat CPR. Tapi disebabkan sekarang kita nak fokus tentang tingkat harga, jadi fokus P sahaja. Kalau katakan paksi yang kita kaji adalah P dengan Q, apakah kelok yang akan wujudkan kalau nak tentukan hubungan antara P dan Q? Ya, kelok permintaan kan? DD. Okey, dan kemudian adalah kelok MR. Tapi kita bukan nak tengok MR pun sebab kita nak kaji hubungan P dengan Q sahaja. Jadi sekarang kita cuba tengok monopoli meningkatkan keluaran. Bermaksud dia nak tingkatkan Q kat sini. Andaikan ini adalah P kosong, ini adalah Q kosong. Dia nak meningkatkan Q ke Q1. Cuba tengok harga dia macam mana? Ya, kita dapati bahawa pada masa itu harga dia akan turun ke P1. Maka tingkat harga tidak berubah, salah. Ya, akan menurun. Jawapannya adalah B. Okey, yang lain pun salah. Okey, itu adalah perbincangan untuk soalan objektif. Seterusnya, kita akan fokus berkaitan dengan soalan kuantitatif. Soalan kuantitatif yang pertama. Hitung nilai keanjalan permintaan harga. Okey, yang ini adalah berkaitan dengan bab 3 ya. Sebab dia tanya tentang ED, nilai keanjalan permintaan harga. Bagi telefon pintar, sekiranya peningkatan harga daripada 1,500 kepada 2,000. Okey, Miss keluarkan maklumat dia dulu. P0 sama dengan 1,500. P1 sama dengan 2,000. Menyebabkan kuantiti diminta berkurang daripada 2,800 kepada 2,600. Okey, Q0, Q1. Q0 kita 2,800 dan Q1 kita 2,600. Okey, berkaitan dengan keanjalan permintaan harga, kita sebenarnya ada dua keadaan di mana kita boleh kaji melalui kaedah lengkuk. Dan lagi satu adalah kaedah titik. Kalau kaedah lengkuk ini pecah kepada dua lagi, iaitu kaedah lengkuk biasa dan lagi satu kaedah lengkuk titik tengah. Jadi untuk kes ini, kaedah mana satu yang seharusnya digunakan? Ya, kaedah lengkuk sebab dia melibatkan dua tingkat harga. Kalau satu tingkat harga saja, itu adalah kaedah titik. Okey, tetapi untuk kaedah lengkuk ini, dia pecah kepada dua. Ada biasa, ada titik tengah. Yang sesuai digunakan untuk keadaan ini adalah kaedah lengkuk biasa. Okey, jadi sekarang kita akan sediakan rumus dia. ED sama dengan peratus perubahan QD over peratus perubahan P. Itu rumus yang pertama. Dan kalau rumus yang kedua, sebab kita tahu kita nak pakai lengkuk biasa kan? Perubahan Q over perubahan P darab P0 over Q0. Perubahan Q dekat sini, guna Q1 tolak Q0, 2,600 tolak 2,800,
bahagi dengan 2,000 tolak 1,500. Darab dengan P kosong. P kosong kita adalah 1,500 dan Q kosong kita adalah 2,800. Okey, dan kemudian kita pun selesaikan lah. Dan anda akan dapati bahawa jawapan dia sama dengan negatif 0.021. Okey, walaupun soalan ini dia hanya minta anda hitung sahaja kan. Kita cuba tengok dengan lebih lanjut berkaitan dengan jawapan yang diperoleh. Yang ini, anjal ke tak anjal? Okey, ya, kita kata tidak anjal. Kenapa? Sebab ED dia kurang daripada 1. Masa tengok itu, tutup tanda negatif ini hanya tengok 0.21. Tengok nilai mutlak dia sahaja. Memang kurang daripada 1. Kenapa kita nak tutup tanda negatif ini? Sebab dia sebenarnya merujukkan hubungan yang songsang antara P dengan Q. Cuba tengok. P kita meningkat. Q kita menurun. Hubungan songsang. Dan jawapan ED sentiasa mesti bernilai negatif. Okey? Kalau katakan saya nak tahu tarifan dia, apabila harga meningkat 1%, kuantiti diminta, bagi apa? Telefon pintar ini, dia akan menurun. Menurun sebanyak berapa? 0.21%. Itu kalau dia minta tarifan lah. Okey? Kita cuba tengok markah yang diperuntukkan. 2 markah kan? 2 markah dekat sini sebenarnya boleh diperoleh kat mana? Okey, jikalau pelajar berjaya sediakan sama ada rumus ataupun pengiraan. Okey, ini rumus lah. Ini pengiraan. Anda terus dapat 1 markah. Mana-mana 1. Okey, dan kemudian anda berjaya bagi jawapan yang ini 1 markah lagi. Jadi jumlah dia adalah sebanyak 2 markah. Okey, bagi set yang satu ini, sekarang kita akan teruskan perbincangan kita berkaitan dengan soalan esei. Soalan esei 1. Soalan dia. Nilai keanjalan permintaan harga bagi tiket kapal terbang kelas perniagaan dan kelas ekonomi masing-masing adalah negatif 0.4 dan negatif 1.62. Jelaskan langkah yang boleh diambil oleh syarikat penerbangan untuk meningkatkan jumlah hasil. Okey, soalan ini dia nak langkah. Kemudian tujuan dia apa? Dia nak meningkatkan jumlah hasil. Jadi untuk soalan ini, yang pertama pelajar kena tahu tentang darjah keanjalan dia. Kan soalan tadi, Miss sudah bincang. Yang tanda negatif ini sebenarnya dia merujukkan hubungan songsang antara harga dengan kuantiti diminta kan? Sebab anda boleh nampak, dia tengah kira nilai keanjalan permintaan harga. Itu adalah berkaitan ED. Dan jawapan ED mesti ada tanda negatif kan? Itulah maksud dia. Dan sekarang anda nampak 0.4. Yang ini anjal ke tak anjal? Ya, yang ini adalah tidak anjal. Sebab nilai ED kurang daripada 1. Bagaimana pula dengan yang ini? Negatif 1.62. Ya, yang ini pula adalah anjal. Okey, jadi sekarang kita ada 2 situasi di mana satu adalah anjal, lagi satu adalah tidak anjal. Dan kita nak kaji hubungan darjah keanjalan ini dengan jumlah hasil. Okey, dekat sini ada satu kelok yang kita perlu hasilkan, iaitu hubungan antara darjah keanjalan dengan TR. Dan tentukan darjah keanjalan ini sebenarnya dia boleh dibuktikan melalui kelok permintaan. Okey, jadi sekarang Miss akan buat 2 darjah. Okey, yang atas itu adalah kelok permintaan, yang bawah punya adalah kelok TR. Okey? Okey, yang atas ini P, yang ini Q. Okey, yang ini pula berkaitan hasil TR, yang ini Q. Okey, kelok permintaan mencurung ke bawah dari kiri ke kanan. Jangan lupa label ganti. Okey, buat dotted line sambung ke bawah. Okey, titik tengah sini pun sama, buat dotted line sambung ke bawah.
Okey, cuba tengok. Point ini sebenarnya dia merujuk bahawa ED sama dengan 1. Dan pada masa itu, TR kita adalah maksimum. Okey, pada mula dia TR sifar, naik, capai maksimum dan kemudian dia turun. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok TR. Okey, ini maximum point. Okey, ini TR. Okey, dan anda pun sudah tahu bahawa kalau saya nak kaji pasal anjau, anjau itu kat mana? Ya, di bahagian sini. ED lebih 1. Kalau katakan yang tidak anjau, ya bahagian sini. ED kurang daripada 1. Okey, sekarang kita cuba tengok ED lebih 1 ya. Saya guna pen yang berwarna hijau. Katakan, katakan harga dia turun lah. Okey, katakan ini P0, ini Q0 lah. Buat dotted line sambung ke bawah. Ini akan jadi Q0. Ini TR0. Okey, katakan harga dia menurun dari P0 ke P1. Okey, kita dapati bahawa kalau harga turun dari P0 ke P1, TR dia adalah meningkat dari TR0 ke TR1. Itu adalah anjau punya. Okey, ni cuba buat catatan sikit. Kalau untuk yang anjau punya, kita dapati bahawa kalau harga turun dari P0 ke P1, TR dia adalah meningkat dari TR0 ke TR1. Kita cuba tengok, kalau katakan tidak anjau, yang bahagian sini. Okey, ini katakan P2 ya. Okey, buat dotted line sambung ke bawah sini Q2. So, TR2 kita kat sini. Okey, kemudian katakan harga menurun ke P3. Okey, harga turun. Okey, dan kita dapati bahawa TR kita berada di sini. So, dari TR2 ke TR3, TR kita pun menurun. Bermaksud untuk case yang tidak anjau, kalau katakan harga turun, TR turun. Itu adalah hubungan dia dengan jumlah hasil. Dan sekarang, soalan dia nak apa? Dia nak meningkatkan jumlah hasil. Anda boleh nampak ya, kalau meningkatkan jumlah hasil itu untuk case anjau, TR kita meningkat kan? So, bermaksud P kita kena diturunkan. Tetapi untuk case yang tidak anjau ini, kita nak meningkatkan hasil. Bermaksud, kita nak TR kita naik. Pada masa itu, P kita macam mana? Ya, dia sepatutnya ditingkatkan. Barulah kita dapat menjawab soalan itu, meningkatkan jumlah hasil. Okey, di mana untuk yang tidak anjau, harga kita sepatutnya ditingkatkan. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok cara jawab dia sepatutnya macam mana. Okey, dekat sini kita tengok ada kelas perniagaan dan kelas ekonomi. Okey, Miss tunjuk dulu untuk kelas perniagaan. Business class ya. Okey, kalau kelas perniagaan, kita dapati bahawa yang ini adalah tidak anjau. Okey, untuk case yang tidak anjau ini, yang pertama kita perlu beritahu bahawa syarikat penerbangan sepatutnya meningkatkan tingkat harga. Okey, dia kena naikkan tingkat harga. Okey, dan selain daripada itu, cuba fikir apa maksud tidak anjau. Di mana kita kata peratus perubahan QD kurang daripada peratus perubahan P. Dan sekarang isu yang kita kaji, harga meningkat. Okey, kalau harga meningkat, kuantiti diminta sepatutnya turun. Ingat hubungan songsang. Dan sekarang kita dapati harga naik sikit ke banyak ni? Ya, harga naik banyak. Tengok simpul dia lagi besar. Dan pada masa itu kuantiti diminta dia turun sikit sahaja. Okey, jadi dekat sini untuk huraian yang kedua, pelajar boleh nyatakan bahawa peratusan peningkatan harga. Okey, sebab harga yang meningkat kan, yang ini harga naik.
peratusan peningkatan harga. Kita tak guna perkataan perubahan dah. Sebab sekarang kita tahu harga kita yang meningkat. Peratus peningkatan harga adalah lebih macam mana? Lebih besar ataupun lebih banyak. Okey, lebih besar ataupun lebih banyak daripada peratusan kejatuhan kuantiti diminta. Okey, jadi sekarang pelajar boleh tally balik apa yang Miss tunjuk dekat sini. Harga naik banyak. Peratus peningkatan harga adalah lebih banyak. Berbanding dengan peratusan kejatuhan kuantiti diminta sebab QD yang menurun. Okey, itu adalah untuk kelas perniagaan. Sekarang kita cuba tengok lagi satu adalah berkenaan dengan kelas ekonomi. Berkenaan dengan kelas ekonomi, kita dapati bahawa masa itu dari segi keanjalan dia adalah anjal punya. Okey, yang pertama, untuk kes yang anjal, kalau kita nak meningkatkan jumlah hasil, harga dia perlu dikurangkan. Okey, jadi dekat sini pelajar boleh buat. Okey, tindakan yang boleh diambil oleh syarikat penerbangan adalah menurunkan tingkat harga. Okey, menurunkan tingkat harga. Okey, dan kemudian kita cuba tengok anjal ya. Okey, Miss tulis kat sini. Apa maksud anjal? Peratus perubahan QD lebih besar daripada peratus perubahan P kan? Okey, cuba tengok sekarang harga kita. Ya, harga kita turun sebab kita nak meningkatkan jumlah hasil. Kalau harga turun, kuantiti diminta sepatutnya meningkat. Okey, sekarang tengok simpul dia. Mana satu lagi besar? P ke Q? Ya, Q lagi besar. Bermaksud harga turun sikit sahaja. Dengan reti kata lain, jawapan anda dekat sini anda sepatutnya tulis bermaksud peratusan kejatuhan harga adalah kurang ataupun adalah lebih kecil berbanding dengan sini kurang daripada apa? Peratus kenaikan kuantiti diminta. Dengan demikian kita dapatlah jawab soalan ini. Ingat yang utama tujuan kita adalah untuk meningkatkan jumlah hasil. Dan kedua-dua ini nanti akhirnya dia akan menyebabkan TR dia meningkat. Sebab kita pilih yang ini, tidak anjal. Harga meningkat. Untuk yang anjal pula, harga dia turun. Dan akhirnya kita dapati bahawa TR kita turut meningkat. Sekarang kita tengok dari segi pengagihan markah. Markah yang diperuntukkan adalah 4 markah. Bermaksud kalau anda jawab untuk kelas perniagaan 2 markah dan kelas ekonomi 2 markah. Untuk markah yang pertama, jikalau pelajar berjaya nyatakan bahawa tingkat harga perlu dinaikkan 1 markah. Dan kemudian anda ada ulaskan apa maksud dan tidak anjal ini dan kes dia macam mana. Kena spesifik peratus peningkatan harga adalah lebih besar daripada kejatuhan kuantiti diminta. 1 markah untuk yang ini. 2 markah lah. Dan untuk kelas ekonomi pula, kalau anda berjaya sebut menurunkan tingkat harga, 1 markah. Dan lagi 1 markah, pastikan anda ada sebut kejatuhan harga. Lepas tu, kurang ataupun lebih kecil berbanding dengan kenaikan kuantiti diminta dia, 1 markah lagi. Dan apa yang Miss nak tekankan dekat sini, walaupun soalan ini dia nampak macam soalan daripada bab 3 sebab berkaitan dengan keanjalan permintaan. Tapi anda perlu ingat, kan tadi saya sebut yang ini, 1 adalah anjal. 1 adalah tidak anjal kan? Dan benda ini sebenarnya dia boleh kait dengan pasaran. Pasaran apa tu? Pasaran monopoli dengan pasaran bermonopoli. Kan anda belajar kelok permintaan. Untuk monopoli dia adalah tidak anjal. Untuk bermonopoli dia adalah anjal. Kan untuk subtopik itu anda ada belajar berkaitan dengan jumlah hasil kan?
Kita boleh cut lah macam itu. Okey, walaupun soalan dia bab 3 tapi kita boleh kait dengan bab 6 punya soalan yang berkenaan dengan struktur pasaran. Okey. Soalan esei yang kedua. Jelaskan bagaimana perubahan harga memberi kesan terhadap kuantiti yang ditawarkan bagi barang yang mempunyai nilai keanjalan penawaran persamaan satu. Okey, nilai keanjalan penawaran dekat sini dia adalah merujuk kepada ES dan dia kata bersamaan dengan satu, bermaksud ES sama dengan satu. Ingat, nilai keanjalan penawaran, jawapan yang diperoleh sentiasa akan dapat positif. Okey, sebab dia menunjukkan hubungan yang secara langsung ataupun secara positif antara harga dengan kuantiti yang ditawar. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan ini dia minta perubahan harga dan kesan dia terhadap kuantiti yang ditawarkan. Okey, kalau katakan ES dapat 1, okey, macam mana kita nak bagi tafsiran dia? Kita akan kata, kalau katakan harga naik 1%, apakah kesan terhadap kuantiti ditawar? Ya, kita kata QS dia akan hubungan apa? Hubungan positif, bermaksud harga naik, kuantiti ditawar juga meningkat. Meningkat berapa tu? Sebab ES sama dengan 1 kan? Bermaksud meningkat 1% lah. Dan untuk maklumat pelajar, perubahan dekat sini sebenarnya dia melibatkan harga naik dan lagi satu adalah harga turun. Bermaksud selain daripada cerita tentang harga meningkat itu, kita juga boleh cerita kalau katakan harga turun. Dengan reti kata lain, kalau harga turun 1%, kuantiti ditawar dia akan menurun 1% juga. Cuma sekarang, macam mana kita nak transform benda ini ke dalam ayat yang lengkap? Okey? Kita boleh kata bahawa harga meningkat dengan peratusan yang macam mana? Kan dua pun sama kan? Jadi harga meningkat dengan peratusan yang sama. Sama dengan apa? Sama dengan peningkatan dalam kuantiti ditawar. Okey, ataupun pelajar nak terbalikkan ayat itu pun boleh. Pelajar boleh sebut kuantiti ditawar meningkat dengan peratusan yang sama dengan peningkatan dalam tingkat harga. Okey, mana-mana satu. Yang penting pelajar mesti ada mention yang inilah. Harga naik, kuantiti ditawar naik, lepas tu peratusannya sama. Ataupun kalau katakan anda tak nak tengok dari segi kenaikan, anda juga boleh kaji dari segi kejatuhan. Misalnya, kejatuhan harga, dia menyebabkan apa yang berlaku? Dia menyebabkan kuantiti ditawar menurun. Menurun macam mana? Menurun yang ini dengan peratusan yang sama. Yang sama dengan apa? Yang sama dengan, tadi kenaikan kan? Sekarang kejatuhan. Yang sama dengan kejatuhan dalam harga. Anda boleh nampak ayat itu sebenarnya pun sama. Kuantiti ditawar jatuh. Penurunan harga, lepas tu peratusan yang sama. Yang penting punca dia adalah disebabkan harga turun, harga yang menurun. Ataupun lagi satu, harga yang meningkat. Harga yang meningkat itu menyebabkan apa? Untuk maklumat pelajar, markah yang diperuntukkan dekat sini adalah sebanyak 2 markah kan? Kalau katakan pelajar dapat memberi huraian yang sedemikian ataupun yang ini sama ada anda nak kaji yang naik ke turun ke mana-mana satu sahaja. Dan markah yang diperuntukkan, kalau pelajar ada sebutkan peratusan yang sama itu, terus dapat 1 markah. Dan lagi 1 markah itu sebenarnya dia tengah kaji hubungan antara P dengan Q. 1 markah lagi. Yang ini pun sama. Pelajar pilih sama ada yang ini ataupun pernyataan yang ini. Salah satu. Kalau sesiapa yang pilih yang ini, QS turun, lepas tu harga dia pun turun, peratusan yang sama. 1 markah, 1 markah. Pilih mana-mana satu sahaja. Okey?
Dengan demikian, selesailah perbincangan kita bagi soalan mencabar minta set pertama ini. Untuk maklumat pelajar, sebenarnya perbincangan soalan ini merupakan soalan yang dikemukakan oleh pelajar-pelajar Miss. Maka, Miss pun cuba berusahalah untuk sediakan video ini agar dapat memanfaatkan semua pelajar demi menguasai konsep-konsep yang berkaitan. Jadi lepas ni, jangan lupa subscribe channel Miss. Okey? Dan terima kasih atas sokongan anda. Bye-bye. Thank you, Miss. Okay, thank you so much. Thank you. Terima kasih.